Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada bahagian seterusnya, pengertian amalan ataupun pengertian solat sunat muakkad dan tidak muakkad. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat. Qala Syekh Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pengertian amalan ataupun solat sunat muakkad. Apa pengertian solat sunat muakkad dan pengertian solat sunat ghair muakkad ataupun tidak muakkad. Amalan sunat muakkad, iaitu tuntutan yang lebih kuat. Apa makna sunat muakkad? Sunat muakkad artinya yang dikuatkan suruhan dia untuk kita lakukan, ataupun tuntutan pelaksanaan adalah lebih kuat agar kita dapat melaksanakan walaupun hukumnya sunat. Maka ada amalan yang kategorinya termasuk daripada amalan sunat tapi muakkad. Amalan sunat bukan hanya seperti mana yang dipahami buat dapat pahala tinggal tidak ada apa-apa. Bahkan ada amalan yang kategorinya amalan sunat tapi muakkad. Muakkad yang dikuatkan sangat suruhannya untuk kita buat. Kalau boleh jangan tinggal. Maka ini ada dalam kategori amalan harian kita, amalan mingguan kita, amalan bulanan, amalan tahunan, yang termasuk daripada amalan sunat tapi muakkad. Maka kena perhatikan kata ulama, jika amalan tersebut amalan yang sunat muakkad hukumnya, artinya tuntutan dia lebih kuat untuk kita laksanakan. Jangan ditinggalkan. Seperti yang dijelaskan di dalam ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh ada dijelaskan satu kaedah, wa huwa allazi yakunu fi'lahu mukammilan wa mutammiman lil wajibatid diniyah kal azan wal iqamah was salah al mafrudah fi jamaah. Ia adalah sunat yang dilakukan untuk melengkap dan menyempurnakan kewajipan agama, seperti azan, iqamah dan solat fardu berjamaah. Jadi kata ulama khususnya dalam ilmu usul fiqh, amalan sunat muakkad ni yang dikuatkan suruhan dia, ya memang ia ada termasuk daripada amalan sunat yang dilakukan tak lain dan tak bukan tuan-tuan untuk melengkapkan, bahkan untuk menyempurnakan kewajipan dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Contoh azan. Begitu juga dengan iqamah. Dan juga umpamanya seperti mana solat fardu secara berjamaah. Wa yadkhulu fi hadzal qisim aidan ma waziban Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'li. Dan termasuk juga dalam sunat muakkad. Apa tadi sunat muakkad? Yang dikuatkan suruhannya untuk buat. Maka termasuk dalam sunat muakkad ialah perkara yang dimuazabah. Apa makna muazabah? Yang selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW, walaupun dia bukan termasuk daripada kategori yang wajib, tetapi amalan itu hukumnya sunat muakkad, tetapi dia perkara yang muazabah. Muazabah ni selalu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dan tidak ditinggalkan, tapi bukannya wajib, kecuali sekali dua kali untuk menyatakan, menunjukkan amalan itu tidak wajib. Tetapi Nabi sering melakukannya, tetapi bukannya wajib. Contoh tuan-tuan, contoh dia bukan amalan yang wajib, tapi termasuk amalan yang sunat. Bahkan sunat muakkad, dikuatkan suruhannya untuk kita buat. Bahkan dimuazabahkan
dilakukan selalu oleh Rasulullah. Cuma sekali dua kali saja ditinggalkan untuk menunjukkan amalan itu bukan wajib. Contoh tuan-tuan, amalan apa? Berkumur. Berkumur ketika mana berwuduk. Berkumur disebut sebagai mahmadah. Mahmadah ni maknanya berkumur, masukkan air dalam mulut. Kita berkumur ketika mana wuduk. Dia wajib ke? Tak wajib. Dia rukun wuduk, bukan rukun wuduk, tetapi hukumnya sunat. Tetapi kalau kita tinggalkan tuan-tuan, maka amalan kesempurnaan wuduk tu kita tidak mendapat kesempurnaan benar-benar kita melaksanakan wuduk yang sempurna. Kerana amalan yang sunat ini dia melengkapkan dan menyempurnakan kewajipan kita dalam melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluh. Kalau orang tak ambil wuduk, sah tak? Orang tak berkumur, dia ambil wuduk tapi dia tak berkumur, sah tak? Sah. Tapi tak sempurna tuan-tuan wuduk dia, walaupun dia meninggalkan perkara yang sunat. Kerana itu dimuazabahkan, yang diselalukan, yang dibuatkan selalu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun buat jugalah walaupun hukumnya sunat. Mahmadah artinya berkumur. Contoh lain lagi apa? Istinsyak. Istinsyak ni masuk air dalam hidung. Masuk air dalam hidung. Istinsyak ketika mana berwuduk. Walaupun ia termasuk daripada yang sunat, tetapi tuan-tuan, bila kita lakukan, dia melengkapkan dan menyempurnakan ibadah kita. Ibadah apa? Ibadah wuduk. Sebab itu tuan-tuan, amalan yang sunat ini, walaupun hukumnya sunat, jangan pandang remeh, jangan pandang enteng, jangan pandang mudah tuan-tuan dalam perkara yang sunat. Kadang-kadang ada setengah tu, dia memang tak kisah langsung yang sunat, dia kata tu sunat saja, yang penting wajib. Tuan-tuan, yang sunat itulah yang melengkapkan, yang menyempurnakan ibadah kita. Bahkan yang sunat itu mendatangkan, memberikan keuntungan kita nanti di hari akhirat. Adapun yang wajib ni, dia amalan wajib ni tuan-tuan, dia balik modal. Dia adalah balik modal. Istilahnya kalau orang berniaga, dia bukan hanya nak balik modal, tetapi dia nak dapat untung. Dia nak mendapat untung. Begitulah tuan-tuan, kita ni berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu orang dia buat yang wajib, artinya dia dapat yang balik modal saja. Tetapi dia tinggalkan yang sunat, maka dia tidak mendapat keuntungan. Keuntungan ar-rabhu ketika mana kita melakukan ibadah, iaitu dengan tidak meninggalkan amalan-amalan perkara-perkara yang sunat. Contoh siapa? Istinsyak. Istinsyak ni masukkan air dalam hidung, itu sunat. Yang selalu dibuat oleh Nabi SAW. Lepas tu tuan-tuan, apatah lagi kalau satu orang dia baru bangun daripada tidur, bila dia amalkan tuan-tuan amalan istinsyak ni, masuk air dalam hidung, dia akan memberikan satu kesegaran, kecergasan. Kerana tak kala mana kita tidur tuan-tuan, syaitan main duduk dekat sini, dia panggil haisyum. Dia main duduk dekat hak hidung ni. Itu syaitan, hak salah satu daripada tempat dia, namanya haisyum. Sebab tu kalau orang dia bangun pagi, dia tak masukkan air dalam hidung, dia tidak menuruti sunnah yang perkara yang dimuazabahkan, yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW, maka pagi tu tuan-tuan, dia tidak bermaya, dia dalam keadaan yang lesu, dalam keadaan yang malas. Itu sembahyang subuh tu gerak-gerak juga, mata pejam je, tak berapa nak larat sangat. Sebab tu tuan-tuan, setiap satu-satu yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sir dia, ada hikmah dia, ada sir dia tuan-tuan, ada rahsia dia, yang kadang-kadang kita tidak menjangkau mengetahui apa hikmahnya. Kerana yakin dan percayalah, setiap sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada hikmah dia, ada sir,
Ada rahsianya. Cuma dari segi zahirnya kita ni pandang itu kena hukumnya sunat ataupun itu sunnah saja. Maka sebab itu kita pandang remeh. Sebab tu Nabi pernah ingatkan dalam satu riwayat, Nabi kata apa? La takhiranna. Kamu jangan pandang remeh, pandang enteng dengan amalan-amalan yang sunat, amalan-amalan yang kecil, yang beranggapan perkara itu sunat saja ataupun perkara itu kecil saja. Sedangkan tuan-tuan di sana secara batiniahnya, secara sirnya kita tak tahu kadang-kadang. Maka kita buat sebagai ittiba'us sunnah. Maka sebab itu kalau orang berpagi-pagi tu dia masukkan air ke dalam hidung, maka dia akan rasa cergas, dia rasa segar, dia rasa lebih bersemangat tuan-tuan dalam melakukan ubudiyah, ibadah kita kepada Allahu Jalla Jalaluh. Ketika mana kita tidur tuan-tuan, ni tempat dia, ni dipanggil haisyum. Sebab tu kena masuk air dalam hidung dah hembus, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi contoh amalan yang sunat muakkad. Dia bukan wajib tetapi dimuazabahkan, selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan? 2 rakaat solat sunat subuh. 2 rakaat solat sunat sebelum fardu subuh. Yang tadi sebelum kita sembahyang fardu subuh tu, maka dianjurkan untuk kita buat solat sunat subuh ataupun solat sunat sebelum fardu subuh, 2 rakaat. Sembahyang sunat subuh ni ataupun qabliyah subuh ni 2 rakaat. Walaupun dia bukan wajib tetapi hukumnya sunat muakkad. Sunat yang dikuatkan suruhannya untuk kita lakukan. Usahakan jangan tinggal. Kerana kelebihannya khairum minad dunya wa ma fiha. Kerana orang yang dapat melaksanakan istiqamah, konsisten, dapat mengamalkan solat sunat subuh, dia tak tinggal tuan-tuan, maka Allah Ta'ala berikan dia khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan segala isi dalam dunia. Dialah orang yang hebat, dialah orang yang kaya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Maka ini antara solat sunat yang Nabi SAW tidak tinggalkan. Sering Nabi SAW buat, selalu Nabi lakukan. Maka oleh itu kita sampai dapatkan tuan, dapat lazat, dapat kemanisan dalam kita melaksanakan, walaupun hukumnya adalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Sebab tu kalau orang dah melazimi buat tuan-tuan sembahyang sunat subuh ni, tiba satu keadaan, satu hari, satu masa tu dia tertinggal. Dia tertinggal bukan namanya tak sempat, tak dan tuan-tuan, sebab dah sembahyang fardu dah. Lepas habis sembahyang fardu subuh, masih lagi ada waktu subuh, dia boleh lagi pi belakang sembahyang sunat subuh. Masih lagi boleh. Bukan qada. Bukan qada. Masih lagi saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, tapi lepas sembahyang fardu subuh. Kenapa? Sebab dia tadi tak dan nak buat. Duk kalut-kalut dan sebagainya sampai masjid, Allah dah sembahyang fardu subuh dah. Tak apalah, dia sembahyang fardu subuh. Lepas habis sembahyang fardu subuh, dia pergi belakang, dia buat sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Bukan qada, sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Kerana tadi, sebelum tadi sembahyang fardu subuh dia tak sempat. Boleh tak? Boleh. Bagi orang yang dah melazimi sebelum ni tuan-tuan. Bukan lepas sembahyang fardu subuh tak boleh sembahyang Ustaz. Kerana itu waktu tahrim, waktu haram. Tak, sembahyang tu boleh lagi. Dia ada certain solat yang tidak dibenarkan. Bukan semua main pepah je tuan-tuan, semuanya haram. Kita main pepah je. Tapi dengan syarat, ala syartin, kata ulama, dengan syarat masih lagi ada waktu subuh. Contoh ni, ada lagi tak waktu subuh? Ada? Tadi tak ada nak buat tadi, pergi belakang jap. Cuma orang kita ni tak biasa tuan-tuan. Tak biasa macam itu. Kalau ada yang buat tuan-tuan, mulalah dia tengok, tak belajar, tu haram ni. Apa? Sembayang apa? Nampak? Dia tak belajar. Sebab tu jangan hak kita pandang serong apa semua orang buat dan sebagainya. Sebab tu kena tahu
perkara itu. Sebab tu al-ilmu imamul amal. Ilmu ni imam, ketua dalam kita nak beramal. Ada ilmu settle tuan-tuan, tak jadi masalah. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Ini sembahyang sunat muakkad yang dikuatkan suruhannya untuk kita buat. Dinamakan pembahagian atau sunat ini dengan sunat muakkad atau sunatul huda. Hazal kisim bi sunnatil muakkadah atau sunnatul huda. Hak amalan ni bukan wajib, tetapi dia termasuk daripada amalan yang sunat muakkad. Apa sunat muakkad tadi? Yang dikuatkan suruhannya untuk kita buat, ataupun dipanggil sebagai sunatul huda. Sunatul huda, amalan sunat yang memberikan petunjuk. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Adapun amalan sunat tidak muakkad, yang tidak dikuatkan suruhannya. Jenis yang kedua, amalan sunat muakkad. Sunat ghair muakkad, amalan sunat yang tidak dikuatkan suruhannya. Apa dia? Wa mandubun ghairu muakkad huwallazi lam yuwazib alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat yang tidak muakkad, yang tidak dikuatkan suruhannya, ialah amalan yang tidak selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Ada amalan sunat yang tidak selalu dibuat oleh Nabi SAW. Itu dikatakan amalan sunat ghair muakkad, ataupun yang tidak kuatkan disuruhannya untuk kita buat. Kadang-kadang Nabi SAW lakukan dan kadang-kadang Nabi tinggalkan. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat pada ketika yang lain. Contoh apa dia tuan-tuan? Solat 4 rakaat qabliyah isyak. 4 rakaat qabliyah isyak. 4 rakaat qabliyah maknanya sebelum isyak. Ataupun 2 rakaat qabliyah isyak, dia termasuk daripada sembahyang sunat ghair muakkad yang tidak dikuatkan suruhannya. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat. Tetapi tetap hukumnya sunat, tapi termasuk kategori ghair muakkad yang tidak kuatkan disuruhannya. Tapi boleh tak nak buat qabliyah isyak? Boleh, tetap sah, tetap dapat pahala. Cuma kategori saja termasuk daripada solat sunat yang tidak dikuatkan suruhannya. Begitu juga sembahyang sunat qabliyah maghrib. Sembahyang sunat qabliyah maghrib pun termasuk sembahyang sunat ghair muakkad. Tetapi tidak menjadi kesalahan untuk kita nak buat. Siapa nak buat silakan. Kerana salah satu tujuan kita belajar ni untuk apa tuan-tuan? Untuk kita beramal. Salah satu tujuan kita belajar ni adalah apa dia? Untuk beramal, bukan untuk meninggalkan, meskipkan tuan-tuan amal tersebut. Tujuan belajar ni ada ilmu, amal. Tu untuk kita beramal. Belajar ni untuk kita beramal, dan beramal untuk mati tuan-tuan, kerana semua orang akan mati. Jadi walaupun kategorinya sembahyang sunat ghair muakkad, tidak dikuatkan suruhannya, namun liman sya'ah, siapa yang nak buat silakan, tetap sah dan tetap berpahala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Contoh lagi apa? Contoh lagi, amalan puasa hari Isnin dan hari Khamis tiap-tiap minggu. Kan sunnah Nabi tak? Ya, Nabi rajin tuan-tuan kerap berpuasa hari Isnin, hari Khamis. Satu hari sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami lihat Nabi SAW sering berpuasa pada hari Isnin Khamis. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sering puasa pada hari Isnin? Seringlah nampak hari Isnin Nabi puasa. Kebanyakannya hari Isnin Nabi SAW puasa. Amalan sunat tu puasa sunat. Lalu apa kata Nabi SAW? Aku sering kerap berpuasa pada hari Isnin.
zalika wulidtu fihi wa unzila alayya. Dan kerana apa? Kerana pada hari Isnin itu adalah aku dilahirkan pada hari Isnin. Maka sebagai ingatan Nabi lahir pada hari Isnin, maka Nabi kerap berpuasa pada hari Isnin. Itu amalan sunat. Tuan-tuan, nas ni, dalil ni, kata ulama, nampak Nabi sebenarnya tiap-tiap minggu sambut hari lahir Nabi. Nabi menyambut hari kelahiran Nabi, cuma tinggal lagi dengan cara kaedah apa dia? Berpuasa. Sebab tu bila ditanya kenapa Nabi puasa pada hari Isnin, selalu puasa pada hari Isnin, zalika wulidtu fi. Kerana pada hari itu, hari Isnin itu aku dilahirkan. Dan itulah wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Begitu juga pada hari Khamis. Itu amalan puasa hari Khamis, hari Isnin merupakan amalan sunat. Siapa nak buat silakan. Namun tuntutan pelaksanaannya itu tidak kuat. Tapi nak buat, Masya Allah, tabarakallah, maka mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah tuan-tuan, bagi amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita taufik dan hidayah, terus menerus kita dapat melaksanakan tuntutan perintah Allah Ta'ala yang paling terbaik, mengikut sunnah Nabi SAW. Dan insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan. Kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.